Melayu terbahagi kepada dua. Yang pertama, prosa Melayu tradisional. Yang kedua adalah prosa Melayu moden. Prosa Melayu tradisional merupakan sejenis cerita rakyat yang berdasarkan kehidupan masyarakat. Jenis-jenis prosa tradisional. Yang pertama adalah penglipur lara. Jenis yang ini dia menceritakan mengenai tentang istana ataupun anak-anak raja yang mempunyai kesaktian. Yang kedua adalah cerita jenaka. Cerita jenaka ni contohnya seperti Pak Pandir dan Pak Kadok. Yang ketiga adalah cerita asal-usul. Cerita asal-usul ni bertemakan asal-usul sesuatu benda. Wataknya adalah seperti haiwan, manusia dan tumbuhan. Dan jenis yang terakhir adalah epik. Epik ini dia mengisahkan kepahlawanan tokoh dalam sejarah. Tokoh yang penting dan juga mengagumkan. Tokoh ni biasanya memiliki sifat luar biasa. Alat-alat kesaktian yang akan membantu tokoh tersebut. Dan yang terakhir, latar belakang dia meliputi alam semesta. Ciri-ciri prosa tradisional. Yang pertama adalah berbentuk lisan. Prosa tradisional dia tiada nama pengarang ataupun tarikh dan dia mempunyai tukang cerita. Prosa tradisional dia milik bersama atau kita panggil sebagai kolektif. Dia wujud konvensi tertentu, tidak terikat pada waktu dan fungsinya adalah hiburan dan didaktik. Kita beralih pula kepada prosa Melayu moden. Prosa Melayu moden merupakan karya sastra yang telah dipengaruhi oleh budaya barat. Ciri-ciri prosa moden, dia adalah prosa yang tertulis, diketahui pengarangnya, bersifat moden, dinamis, rasional dan juga dipengaruhi oleh kesusastraan barat. Contoh prosa moden adalah seperti novel, drama dan juga cerpen. Novel didefinisikan sebagai cerita dalam bentuk prosa. Biasanya novel ini panjang dan kompleks, juga berkaitan dengan pengalaman dan kelakuan sosial. Prosa cerita yang panjang dan menceritakan kisah hidup manusia pada suatu tempat dan juga dalam satu masa yang tertentu untuk melahirkan satu persoalan kehidupan yang menarik. Drama adalah sejenis cerita yang berbentuk lakonan dan selalunya dipentaskan. Perkataan drama berasal daripada bahasa Yunani yang bermaksud gerak. Drama bersifat isu politik, aksi fizikal atau mental dan jangka waktu persembahan yang terbatas. Jenis drama seperti komedi, tragedi, opera, musical dan lain-lain. Akhir sekali adalah cerpen. Cerpen singkatan kepada cerita pendek. Cerpen merupakan cerita pendek yang membawa beberapa persoalan bagi menghasilkan satu kesan tertentu yang indah. Cerpen dia mengisahkan dengan agak terperinci tentang sesuatu peristiwa. Okey, baiklah. Saya akan menerangkan mengenai puisi Melayu. Dan dalam puisi Melayu ni terdapat dua jenis puisi. Yang pertamanya adalah puisi Melayu tradisional dan yang keduanya adalah puisi Melayu moden. Okey, puisi menurut Zabbar, beliau menyatakan bahawa puisi merupakan karangan berangkap. Manakala Harun Maqpiah pula menyatakan bahawa puisi ini ialah suatu bentuk dan susunan yang istimewa berbanding dengan bentuk dan pengucapan biasa. Holman juga merumuskan puisi ini memiliki 3 ciri mutlak. Yang pertamanya adalah isi dan tujuan tertentu. Yang kedua, bentuk tertentu. Dan yang ketiga adalah kesan tertentu. Okey, kita melihat pula kepada puisi Melayu tradisional. Okey, terdapat beberapa prinsip utama puisi Melayu tradisional. Ianya merangkumi bentuk dan struktur yang merujuk kepada ikatan atau konvensi yang khusus kepada sesebuah genre dan fungsi serta penyebaran yang merujuk kepada peranan dan tempat puisi tersebut dalam masyarakat yang menggunakannya. Dalam puisi Melayu tradisional ini juga terdapat beberapa genre ataupun beberapa jenis di dalam prosa tradisional ini. Okey, yang pertamanya adalah pantun, yang kedua syair, nazam, gurindam, seloka, teka-teki,
talibun ataupun bahasa berirama, prosa lirik ataupun prosa berirama, mantra serta dikir ataupun kita kenali sebagai zikir. Okey, baiklah kita beralih pula kepada puisi Melayu moden. Okey, untuk puisi Melayu moden ni kita melihat kepada genre sajak yang mana Rahman Syahari ini dia menyatakan bahawa sajak ini terbahagi kepada dua jenis, iaitu sajak sajak bebas, sajak yang tidak terikat pada sebarang bentuk tertentu, dan yang keduanya adalah sajak konkret, sajak yang mementingkan aspek penglihatan. Dan dalam sajak juga terdapat beberapa ciri-ciri sajak. Yang pertamanya adalah bahasa yang tersusun dalam bentuk rangkap dan ada juga yang tidak berbentuk rangkap. Sebagai contohnya proses. Okey, kemudian ianya bersifat monolog, okey, kemudian ianya bersifat konotatif dan ianya juga terikat kepada struktur bunyi.